Ini gelak ada. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعة وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا إلى سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mengucap selamat malam kepada semua para kaum bapa dan ibu, khususnya kepada ahli kampung Kerumpinang, umumnya kepada semua yang hadir pada malam ini, dan seterus kepada siapa sahaja yang selalu ikuti di dalam live yang setiap kali setelah saya mengajar ataupun saya berkecek, saya akan ikuti dengan live. Dan sangat-sangat saya tak ketinggalan ialah soco dari kita. Jadi sedikit sebagai untuk menjelas pertumbuhan saya mari di sini. Sebenar mengikut seperti mana yang telah sebut oleh soco dari tadilah, dan seperti mana di antara pengurusi ataupun koor tadi. Jadi saya berhenti di antara ceramah ni lebih kurang dekat hampir 3 tahun. Dan saya mula ceramah hampir 3 tahun. Sehingga di antaranya
serata di antara ada 3 wilayah, saya pun anggap kena cuti. Satu, menyebab di antaranya kemalangi pelajar di pondok. Kerana semasa saya ceramah hari itu setiap-tiap malam, sehingga tidak ada masa mengajar sebelah malam, bahkan siang hari sikit saja. Oleh itulah saya pesan guru saya, asal saya duduk pondok Neramu, ialah saya dia bertempat untuk terbiah dan untuk asuh pelajar yang mana ibu bapa hantar di pondok. Jadi sekiranya kalau saya tubik ke menyebab jadi kemalangi, maka saya pun selalunya berhenti. Tetapi setelah saya berhenti, alhamdulillah, timbul beberapa ramai para adik dan para tok guru yang ceramah sekali begitu di antara hebat sampai hebat, sehingga menjadi di antara sekarang ikut ada apa majlis. Kalau majlis buat haflah, buat keramaian, kena adalah ceramah agama. Ini salah satu daripada limpah kurnia Allah untuk bagi kita sebagai ummah, khususnya di antara 3 wilayah yang begitu di antaranya gerebek besar di antara ceramah, sehingga ada di majlis forum ada 3-4 orang ceramah. Saya pun berasa alhamdulillah. Nah, itu pertemuan. Sebenarnya saya tak taksir dah. Saya tak taksir dah ceramah kerana saya tak ada masa pun. Cukup di antara saya mengajar khusus seperti mana hari Sabtu saya mengajar di apa dia ada di Perut Paku tu. Sekarang ni beralih pergi mengajar di masjid dia panggil Cabai Limu. Kemarin malam Rabu mengajar di Naga tu. Lepas tu ada di Paku, lepas tu ada di Pomeng, lepas tu ada di Penarik, lepas tu di rumah sekadar tu ya. Saya tak sirah. Kerana tak ada masa luas, sehingga saya boleh duduk dengan keluarga saya, dengan mama saya 2 jam. Nah, saya boleh duduk dengan anak, boleh duduk dengan mama 2 jam. Kerana apa? Kerana sebelah pagi kita mengajar. Sudah mengajar pukul 8.30, makan nasi dengan mama sekian wajak, duduk tunggu penuh nak berjumpa hati lagi. Jadi seolah tertubuh baba tu duduk dengan orang lain. Sebenarnya baba ni tok laki bagi mama dia, tapi tubuh duduk dengan orang. Hak tu dah sedap fikir tengok, tu dia kita katanya mama saya, kalau orang lain pergi perak dah tu. Pasal dia kata kan, sami cantai tua jeกับคนอื่น เอาไปทำไร. Nah, tapi saya ni rela. Ni nak ayat khidmat kepada ummah, kepada sangkum ni besar sangat. Lalu tu dah saya pergi tahap ni, saya rela ambil masa khidmat kepada orang berhajat. Khususnya kalau dia pernah pergi rumah saya tu kak, ambil ketiga betul tu beratus orang. Sehingga nak makan nasi tak ada saya. Setengah-setengah makan pukul 8 barulah makan malam. Tapi mujur keruk kat pok tak jadi. Pada pagi tu saya makan pukul 9.30. Sudah makan tak ada berderu nanti. Mari tiap-tiap segi. Ni nak wayak kata hasrat saya. Sudah tu mengajar tak pakai pula. Tak ada berhenti-berhenti. Lalu tu saya anggap kata cukup ceramah. Lagi di antara pula saya dah ceramah lepas maghribah tu cukup. Siapa dia selalu nak tengok kak, boleh tengok dalam YouTube pun boleh. Dan begitu juga setiap kali kerana ikut di antara saya mengajar, kita pergi kepada Facebook pondok saya. Tulis waknya PONDOK pondok. Tuak benar ramu. Iaitu bik gambar babon atau kod cat hitam je nak semua. Oleh itu pada malam ni saya nak pesan semua hak mana dengar ni, kalau pandai main di antara terosak, kita kod share banyak. Oleh kerana kita kod share ke benar baik, yang masuk ke sain beberapa beliung berjuta, saya dengar hak kita kod share seolah kita dakwah. Nah, hak Nabi katanya balighu anni walau ayah. Kita bisa menyampai kata pada aku ada pun satu potong ayat tak pada.
Kita nak baca sendiri tak pandai. Kita nak mengajar tak begitunya boleh. Kita pisah kod C hak molek. Oleh itulah boleh kita dapat boleh pengertian di antara turasa. Asas benarnya perbuatan Yahudi Nasara tak lain tak bukan untuk menjadi racun kepada umat Islam. Akan tetapi setelah umat Islam dia pandai guna walaupun benar racun tak jadi racun. Dah itu kan? Begitu juga di antaranya kita katakan sepobat cak berkorok benar racun, tapi kita guna kena cara jadi manfaat. Begitu juga di antara terosat. Asal di antara perbuatan Yahudi Nasara, hak ni lah Yahudi Nasara. Kerana rusak beberapa orang yang begini, adik-adik tak sempat mengaji pun dengan sebab terosat. Jadi pecah belah suami isteri pun dengan sebab terosat. Jadi di antara tak begitu, di antara kuat ibadat pun dengan sebab terosat. Pasal sekiranya kalau tak ada terosat, ia salah habis nyawa. Coba terang tengok di rumah wifi tu pergi mati. Kriak habis apa-apa dah itu ya. Kalau habis segi menanuk tak menanuk lah. Ni nak royak katanya, ni salah satu ikatan hati kita dengan benda yang telah mengada oleh Yahudi Nasara. Oleh itu kita guna sangat-sangat baik perkara ni, mudah-mudahan jadi manfaat dunia akhirat. Nah, dan oleh itu sekali lagi saya tak ketinggalan juga kepada abayi kita, abayi Sewin tu, yang mana malah dia khidmat saya dan pelajar saya dan rumungi yang mereka dengan saya ialah makan nasi di sana. Nah, saya pun tak ketinggalan lah. Oleh itu alhamdulillah sekali pada malam ini syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas beberapa rahmat dan nikmat Allah di atas kita semua, sehingga Allah masih lagi kasih kepada kita semua, ia telah simpankan umur kita sehingga kita dapat berada di akhir-akhir bulan Syaban. Dan kita tak akan berapa hari lagi kita akan sambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Mengikut seperti mana Cula Raja Menteri, dia istihar katanya tepat 12 bulan Mei Sayun, hari Senin malam Selasa akan diantar tengok anak bulan. Katakanlah sekiranya kalau tengok kenapa. Nah, sekiranya kalau kita tengok kenapa, maka sabitlah puasa di antara hari Selasa. Katakanlah sekiranya kalau tak nampak, maka tetap puasa hari Rabu. Itu mengikut hak Cula Raja Menteri. Tepat saya nak soalnya lah hati kita ramah-ramah gini. Berasa rana kau nak tiba Ramadan. Sedangkan setiap tempat sekarang lah ikut di kampung tempat mana, kalau ada tempat kemudahan di Sun Oboto ko di mana tempat saja, banyak dia membuat haflah, dia mau kata katuk poso ataupun sambut poso. Tepat hak saya nak ambil reti betul mana tu, yang kita sebut kata sambut poso, katuk poso, kita buat majlis ceramah, buat gapo dia benar. Sebenarnya dia ambil haflah ni, haflah mana buat majlis keramaian. Seperti mana di antara ayat dari kita buat 3 hari 3 malam, sehingga hari ini sebagai hari terakhir. Sehingga dia antara buat jamuan dengan kita tak sengko-sengko, katakanlah hak tahunnya 13 ekor lembu, bukan dia biasa ni. Lebih pada apa-apa lagi. Lagi pula jamu dah beri untuk orang panggil tak kira orang kaya sesak boleh makan. Ni dia panggil it'amut ta'am lil fuqara wal masakin. Lain pula dia panggil dia panggil lil ghaniyin, bagi kaya semua. Bukan dia mudah ni. Kerana buku berjamu orang dia besar sangat. Berjamu orang masuk suak dalam mulut orang jadi darah-darah, serta pula dapat manfaat kuat ibadat apa harga. Oleh itu sukalah berjamu kepada fakir miskin kerana sedekah. Dan berjamu ni harga setara mana? Saya lihat sejarah. Semasa Nabi Sulaiman alaihissalam, ada di antara satu orang muda
Orang muda tengah-tengah nak jaga nak ambil burung atas pokok kayu. Pokok kayu tu ada satu burung sepasang. Kamar dia, burung tu tahu kata orang nak ambil anak, dia teriak terbang ke jumpa Nabi Sulaiman alaihi salam. Terbang dia kata, ya Nabi Sulaiman, adakah engkau boleh tunaikan permintaan saya? Nabi Sulaiman tanya, apa? Ada sihma Allah nak ambil anak burung. Saya ni kata duk mengerai di antara duk, orang panggil duduk kukuh telur nak bertetah berapa hari. Orang nak ambil anak saya tak rela. Nabi Sulaiman berkata kepada jin, dia kata, hei jin, mungkin senjah kaki di antara orang nak naik tadi. Setelah orang tu nak naik tadi, maka mari di antara orang tua, lapar minta sedekah, mengakak sedekah mari. Orang muda tu dia makan roti lebih. Dia kata, pak cik turun, nanti dia ambil roti pergi bui. Dengan sebab sedekah roti tadi itulah jadi benten, jadi pagar dia, sehingga malaikat mengkawali dia naik tadi, dia nak ganggu tak boleh. Maka hak ning lah orang tua zaman dulu, nak tak nak mengaji Mesir, nak pergi buat haji, nak pergi mana saja, dia panggil sembahyang hajat berkah. Maka sedekah apa tu? Sebagai untuk Islam, perjalanan jadi pagar dia. Nah, jangan kita buat seperti mana orang kupik semasa sahabat Nabi radhiyallahu taala an. Saya dengar kisah ni teriak saya. Ada satu orang tu pokok tamar dia tu beratus tahun lebih. Lepas dia tanah tu bertara dengan tanah orang satu orang lagi. Lepas tu pokok tamar nak jadi bekok cokok terus macam tu. Duduk di tanah orang. Setelah tu buah pokok tamar dia, Allah bukan biasa dah, buah lebat begitu lalu. Dia naik ambil buah tamar. Naik dekat buah tamar luruh roti, orang sesak dari tanah dia tu, ambil buah dalam mulut. Dia turun cekah buah tu ambil mulut. Minum air. Teriak. Lepas tu orang dua orang tadi kita tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, apa hukum Rasulullah? Ada satu pokok tamar dia tu condong ke tanah hamba. Satu ketika saya dengan anak saya dua orang lapar sungguh, tak ada nak makan ke apa tu ya Rasulullah. Setelah tu dia naik buah tamar luruh, sabuh mulut dia cekah buat tu baik apa hukum. Tengok. Rasulullah tu baik mata kurang-kurang. Rasulullah jawab tu hak dia ikut dia. Tapi Rasulullah walaupun jawab balas tu ni pemimpin Rasulullah nah. Jawab hukum pakai hukum. Dia kata nak hak dia ikut dia. Tapi Rasulullah dia pergi minta beli. Dia kata demo kebun tamar demo sepahang tu jual kat hamba. Oh, tak saya jual dia kata. Rasulullah kata nak tukar dengan kebun tamar serga 24 pound. Tak saya. Ni tengok orang. Saya dah perhati tengok kampung balah tu tanah tepi pohon nak tak saya jual. Kalau nak ayuk orang botol minta pada walawi free ya. Tak gitu kan? Pelik kita ni. Kalau tepi pondoknya mahal naik harga lah, padahal tanah buka pondok, hidup mengaji pondok. Tapi balas tu lah. Tapi Rasulullah teriak menangis pergi biar tak ada arah, tak saya jual. Rasulullah beli buat apa? Nak wakaf untuk fakir miskin. Ni lah pemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jiwa kuat kepada umat. Setelah daripada tu ada sedekah kaya duk dengar Rasulullah nak tukar wah tamar dia sepahang hak bokok tadi dengan wah tamar serga 24 pound tak sel lagi. Lepas tu ada orang tu kaya duk dengar Rasulullah lagu tu kak. Lepas Rasulullah tu baik tanya, ya Rasulullah, kalau ambo nak beli Rasulullah wah tamar 24 lah. Rasulullah tak boleh. Orang sedagang pergi masuk jumpa dengan orang tadi. Dia kata, hei kebun tamar dia mau jual. Dia mau nak beli Rasulullah pun tak jual. Allah. Sebab orang Tok Guru dah. Tok Guru minta gapo tak uwi. Sebab tu selepas pada tadi ni munak kedak ku nak beli hang boleh, tak nak beli boleh. Patama ke sepahang tukar patama tepi batah. Hak mung hak 24 pound. Hak sama tinggi belaka. Hak ada lokal dah tu. Jangan lo tukar lagi. Patut hadiah ke Rasulullah wakaf. Ni nak nak bimbang kita takut jadi balas tu. Tapi kita kena ada jiwa. Jiwa di atas menolong kebaikan ni kena ada. Lebih lagi pula bila ada khairat bantu buat masjid.
bantu wak ruit anak yatim, bantu gapo kita hala tak banyak pun sikit tak apa dah. Sebagai dia ada hati bawah. Kerana bila kita bawah kepada kata bawah kita, kerana datang di antara pada hadis, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Mun pisah sia belah pada muka bumi, para malaikat atas langit sia belah kita. Dek tengok orang kita lain tak ada sifat sia belah kepada orang. Banyak pisah nak tinggi mu tinggi aku, nak pereceh aku, nak pernah aku, nak ejek mu ejek aku. Hak ni bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ambil sunnah Rasulullah, mari pakai di antara ahli jiran kita selamat. Tengok Rasulullah. Satu ketika hari raya, dia nak terbit semaya raya, jumpa dengan budak telanjang duk teriak. Teriak habis teriak Rasulullah pergi pegang tangan budak. Ya ya gulam, lima tabki. Hei budak, apa mu teriak? Budak yang tak kenal Rasulullah. Ya paling tengok tak si teriak rano. Apa? Mi ambo ya kata belaki dengan orang jatuh lain. Setelah ayah hamba mati pergi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ayah hamba tinggal harta banyak, mi hamba belaki lain. Tok laki baru ngambil hamba duk kenak harta hamba habis. Tu saya berteriak nak pakai baju tak leh. Dia tak kenal Rasulullah lagi tu. Rasulullah tu baik mata pera tengok. Allah, anak ayah dia ni. Rasulullah pun sanggup. Adik, adakah boleh saya jadi ayah adik? Aisyah isteri saya jadi mak adik. Fatimah tu di antaranya jadi Fatimah tu jadi di antara mak saudara, Sina Ali pak saudara, dan di antara Hasan Husain jadi adik beradik. Dia pun paling tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya siapa ni? Rasulullah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun sanggup di antara jadi anak akak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senayak kata kan, nak royak kata setara Rasulullah. Tak ada dah nak tindih pekat tinggi sekali. Marilah ahli dunia tinggi. Nak tindih pekat Rasulullah tak boleh. Tapi apa yang hormat kepada budak. Tepat Rasul ketika kata kita orang bertinu. Bila tak abang mati atau bila timbul apa perkara, kalau anak masih ada kecil, jangan tinggallah anak. Ni orang jamilan saya perhati, tengok bila abang ada uzur, you kerja dah. Jadi tengok hospital abang ada uzur, you terosak. Cong beler-beler. Ya terboseh, catai leh. Dia royak tak nak mati dah abang dia. Tengok. Masya Allah semula ni. Sebab itulah kita kena ambil sejarah Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Abu Salamah dengan Ummu Salamah macam mana dia? Sehingga sebut boleh ambil pengertian tu banyak perkara. Ketika Abu Salamah rasa sakit, teruk dah mati. Ummu Salamah pergi tangan. Dia kata, "Hei Abah, bila Abah mati adik tak saya lelaki dah." Tengok. Abu Salamah kata, "Tak boleh lah, kita muda lagi." Dia kata kalau belaki boleh baru nak modal sebab Abah tak tahu. Ni. Mana kata Ummu Salamah dengan Abu Salamah Allah begitu lalu kasih. Tapi Abu Salamah kata tak boleh balas tu adik duk muda lagi. Sedangkan Nabi kata pada hadis ke, salatul mutazawwiji afdalu minal azabi berapa? Semaya orang ada laki bini lebih baik duk solat 70 rakaat lah. Hanya kita ada abedah ni. Kita ada dengan laki bini dah. Duk dengan laki bini molat tapi ke molat. Bala sikit minta bercerai selalu. Hak ni saya duka cerita sangat ahli kampung kita. Padahal tekah nak cerita muai menikah kahwin tu Allah kira dengan hari. Hari dengan raksi bo nak menikah, bo nak tolak seni-seni. Saya nak minta jangan ada tolak nah. Pasal apa? Pasal orang duk sore dengan orang menikah kahwin lebih baik kalau semaya agak 70 rakaat. Pak kira ambil. Oleh tu nak minta orang apa duk sini mana tak berlaki lagi lah. Hak mana bujel bisa hubung tak laki cepat-cepat. Hak orang jatuh mana di antara tak ada bining lah. Dia buat apa sore? Pasal lebih balas tu. Kemari Abu Salamah hajar.
Dia kata, "Hei Ummu Salamah, sekiranya kalau abang mati dah, tak usah duk serabut gapo baca doa ni dah. Kerana hak ni hak ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Abu Salamah hajar. Dia kata bila abang mati adik tak serabut pun dah, baca hak ni. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kelimah ni saya menjadi di antara bila kena bala. Bila dapat khabar bala, dapat khabar gapo, sunat kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Riwayat atas ada muhai. Saya demo di situ kembali kepada rahmatillah dah. Sunat kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamal sudah kata lagu tu tak mada lagi. Kena kata lagi. Allahumma ajirni min musibati wa akhluf li khairan minha. Sabar kata balah ning terhati molek. Kamarnya jadilah kelimah ni bila kena bala ni sebuah curi baik kita ko mutu punuh ko lemu mapuh ko bak anak sakit ko baca ni. Nah, misalnya kita tengok dah kebun getah, kita katakanlah kerak curi kedemu. Jangan supoh pada orang curi. Rasulullah SAW kata kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu wa Allahumma ajirni min musibati wa akhluf li khairan minha. Tengok Rasulullah ajar. Lagu mana? Semua perkara tu terhambil kelik dah. Lepas tu minta ke Allah Ta'ala ganti di antara benda lain lebih baik hak lepas mari dah. Nah, sudah di situ pula sekira kalau benda hilang benda pencuri, ikut tengah doa ni pula. Allahumma ya jami'an nas liyaumin la raiba fihi ijma' alayya dallati. Patut niat situ. Cuba buat seperti mana saya goyang. InsyaAllah harta orang curi tak balik atau terhati hal lain balik. Kita bila berlaku di antara keuzur apa, kita jadi metang lalu. Duk tengok orang kita lah ni bila tercoba sikit, banding seperti dia belajar kereta. Orang dah baru belajar kereta, bila kejut dia mula tas batas, dia nak jejak break, tak jejak menyok, naya psyah. Tak seperti orang biasa. Orang biasa jejak break. Jejak break tak kejut je serat. Kalau jejak kejut, metang lah. Sabit tu kita kena berlatih iman kita tu. Dengan sebab tu lah, sebelum nak tiba Ramadan al-Mubarak atau Ramadan al-Karim, seperti mana sebut oleh Ko'a tadi, saya nak tanya, kita siap sedia gapo kata? Pada awak majlis haflah macam ni, kita nak sambut Ramadan. Nah, seperti nak sambut puan mari, nak sambut nak apa, nak sambut kan mari. Kita berasa kan? Seperti di antara kita nak nanti-nanti, di antaranya orang besar nak mari. Satu, nak serenok nak tengok muka dia, nak boleh dengar suara dia. Gaman kita nak sambut Ramadan 3 hari kita berasa kan? Kita kena faham nah. Kerana di atas data pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa dia serenok suka sambut Ramadan, Tuhan perhara dah api neraka tubuh ada dia. Oleh tu harap-harap semua ahli kampung Krompi ni mana ada malam ni, we berasa serenok. Tepat soal di dapur kita sipir tak pergi pujuk dapur. Kain kano kita betina sipir cuci tak pergi. Kain semaya kita kerja atas sipir mulak lagi untuk sambut semaya Ramadan. Sekira lagi belum insya-Allah kita usaha lah. Kerana di antara itu sambut Ramadan. Saya dah perhati tengok dalam majlis gapo dak serenok macam lah. Sambut Ramadan main gapo? Main bola. Nah, ambil anasyid. Ya sambut Ramadan, usaha kita cari jalan awak macam mana Ramadan duduk dengan kita tu sebulan sepenuh. Puasa sebulan mungkin puasa sepenuh. Semai terawih sebulan terawih sepenuh. Ya barulah orang panggil sambut Ramadan. Pasal di antara Ramadan nak tiba tak berapa hari lagi ni, para sahabat setelah Rasulullah dah cerita kelebihan Ramadan begitu lalu, setelah Ramadan habis, dia pakat teriak. Saya ngagimah Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, boleh ke tak minta tu hari Ramadan 20 dan 12 bulan? Kita ni tak.
Bila nak siapa puasa, dia kata kan, nak puasa dah lah, jalan tak ada puas. Tengok. Lah ni sedek kita tengok tiap-tiap resort ke apa ke penuh buat apa? Nak katuk puasa. Berjamu makan kena khapuk kena lucing. Tak apa lagi hak tu orang tua-tua. Orang weru muda-muda bawa tarik gedebuk. Nak pecah resort. Jadi kita sambut di antara Ramadan balas tu. Pasal apa? Ya dari Ramadan kita berhenti, mana buat musiat dulu. Padahal seboleh molek kita nak sambut Ramadan, kita cuci bersih dulu. Sebelum kita bersih tubuh kita. Khususnya hak mana kita buat kesilapan lepas mari dah, kita berdoa teriak dengan Allah. Boleh kita semua boleh kata tak ada orang cuci bersih. Sabit saya nak minta kita ke kampung. Hak mana kita buat silap mari dah, tak sah tanya orang. Banyak orang kampung dia buat dia tanya orang. Tengok hadut tanya banyak. Saya pun sakit kepala nak jawab. Dia kata mana? Babo. Ambo hari tu tak tahu dia kata. Ambil duit tu, duit ni ku, duit tu, duit ni. Dia kata Allah boleh kebun, boleh buat umum siapa. Dia kata. Tiba-tiba dengar tu duduk ceramah, duduk mengajar kata tak pakai ibadat tak sempurna. Pada kau dah tahu umum juta-juta dah. Ya kita balas ning, hak tu kita salah dengan Allah. Kita teriak dengan Allah. Mintalah ya Allah, kesilapan saya tak usah ya Allah. Saya tak tahu. Saya orang taksir ya Allah. Saya orang zalim ya Allah. Hak lepas saya tak usah. Minta ya Allah lepas pada katut mata hati hamba tak nampak benda kejahatan ya Allah. Minta balas tu. Supaya kita pernah muda-muda dak berzina ke. Banyak orang ni boleh anak sebelum nikah. Hak lepas mari nak buat rano. Dari kita semua memang manusia. Bila kita manusia tak lepas daripada silap dan salah. Tapi dah silap jeluh dah kita kena usaha akid diri baik semula. Kemarin nak buat kerja apa saja saya nak minta seboleh minta. Jangan buat lepas tu tanya nak minta balas tu. Banyak orang dia buat kerja dia tanya, babo, saya buat balas ni lagu mana babo? Bawa berat tak leh. Dia tanya pula ada tak jalan boleh. Nah, lalu tu hak saya nak setu sikit lain kali nah lepas dah nak rana dah. Lain kali kerana kita manusia sangat-sangat guna dan bak duit. Maka buku bak duit ni memanglah orang susah tu kerajaan we peluang. Tanakan we peluang. Boleh atau perku atau we berteh. Kemudian bila dia buka ku berteh, buku gi berteh, ikut berteh mana boleh belaka. Hak tak boleh berteh gi bayar lebih. Hak tu tak ada rebonya. Berteh bayar tak lebih tak ada gapo. Kalau gi berteh bayar lebih hak tu jadi rebo. Lagu mana? Aku berteh pada angkau 1 juta, angkau bayar 1,500,000. Hak tu jadi rebo. Bahkan kita nak helah lagu mana tak sedia rebo. Kita nak duit sangat ni, dek kepit di atas rumah tak sudah lagi tak ada jalan dah. Kita nak pergi ku tanakan. Buat lagu tak sedia rebo. Helah. Kerana dalam mazhab Imam Syafi'i duk jaga dah. Al-hiyalu minar riba makruhah. Helah pada rebo tu benda makruh je. Jangan jeluk. Lagu mana? Misalnya kita nak bertai duit tanakan 1 juta. Bila bertai kena bayar 1,500,000 misalnya. Lepas tu ambil mana? Kita ambil benda ke letak. Dengan bahawa kita jual rumah kita atau kita jual di antaranya tanah, surat tanah kita dia 1 juta. Lepas tu dia jual, kita klik di atas 1,500,000, bayar serai di antara 15,000 sebulan. Tak ada rebo dah lah. Nampak lagi mudah tapi kita tak tanya orang. Bomalah meta dengan tu ucerung meta lah. Padahal kalau kita kena cara ada. Seperti satu lagi saya royaknya masalah finance kereta. Ya finance kereta kecek finance dengan makna kita pergi letak kereta ke dia tengok ambil bertai duit dia. Lepas tu dia ambil surat. Hak balas tu bertai bayar lebih panggil rebo juga. Nak lepas depan mana rebo. Kita pergi ambil kereta kita nak pakai duit 300. Pergi tunjuk pada berisak. Berisak tengok. Ya lawan. Sudah tu kita pun akak jual beli kereta kita. Amo jual kereta pada angka 300,000.
Dia pun dia belilah. Tolak kereta Mitsubishi tu kak. Dia jual kita klik di antara 350,000. Tak ada yang direba lah selasa. Sabit kalau kita buat kena cara benar tak ada apa ni. Ada jadi masalah kita pergi buat kerja tak mundur hulu tanya. Kok ni dok sakit kepala ni? Mana terselepas pada ni tok guru belana. Facebook pun ada, live pun ada. Tanyalah tok guru. Pasal Nabi sebut al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum pada amal. Nah, kita ya benda ni hak hebat besar sekali. Kalau kita pergi buat dulu, lepas tu tanya ke dia, sangat termubih. InsyaAllah nah, lepas pada ni nak minta kita ahli kampung kita semua buat kerja apa saja, biarlah bodoh pun tanya tok guru dulu. Lebih lagi ada jelur sangat kita buat kerja ni buku asalah gadang menggadang. Kita berkecek gadang sebenarnya tak ada gadang sekali. Dengan sebab ni orang bergetar tak bayar duit kita ni, kita tak ada akad. Ya bab masalah hukum gadang menggadang sebenarnya ya pun ya dah. Tak ada dengan semata gadang yang mari berekor daripada bergetar dulu. Asalnya lagu mana katakanlah si hamba Allah dia nak pakai duit 1 juta, dia ada kebertah mai kecek dengan babo misal dia tebo kebertah hamba beratus ribu cebatah dia mana nak gadai kok babo banyak ana 100,000 itu 1 juta misal mari babo akak bergetar dulu hamba bergetar pada akak duit 100 apa 1 juta ya pun hamba terimalah wajib atas dia kena bayar duit apa 1 juta. Berapa masa lama? Katakanlah 2 tahun tulis catat. Kamari dia pak gada, amba gada kebertah 100 rai di situ kepada babu. Abu terimalah. Maka kebertah tu sebenarnya dia motang tuai tu. Tuai motang ambil duit ke dia. Tapi ke babu nak ambil tak leh. Hanya boleh babu ambil bila siapa janji. Siapa janji 2 tahun tak bayar lagi. Boleh dia hantar baba minta ke dia, akhir-akhir baba ambil getah dia tu pergi jual. Jual misal jual 10 juta. Habis 1 juta ya berapa? 10 juta klik tu klik. Lebih pada tu. Tu asal hukumnya. Tapi bila balas tu kebiasaan kita tu nak buat gapo? Pas nak boleh makan juga benar lagi bergetah tu kena buat 2 cara. Emosi tu getah akak heboh manfaat. Jangan heboh bergetah bermanfaat. Hamba hebah manfaat kebertah hamba wika babu. Motang boleh. Ataupun satu lagi buat cara akad nazar. Tu orang kita kata mana? Aku nazar. Nah, aku nazar bahawasanya manfaat kebertah ni selama mana utai baba dek ke hamba, baba ambil gunalah siapa kasih. 2 cara. Kamera kita buat balas tu dak, tak buat balas tu. Jadi berkecek kita ni gadang-gadang buat geleweng banyak. Dengan sebab itulah pada malam ni saya nak minta semua ahli kampung saya kasih. Saya ni teriak semua nama malam ahli kampung. Doa dulu Pak J. Ya Allah, menjalih umat Nabi Muhammad orang yang baik ya Allah. Karena saya ada telefon satu baik mata berapa tanya tiap segi. Mai rumah babo orang meruit amba 300 tak bayar babo lagi perak. Patut bertah bertindak habis gada. Hampa tak situ sakit hati anu. Duit ni payah lah. Orang dah himpun 300,000 boleh merah mata-mata kita ambil duit tak bayar. Cuba tengok orang bertai duit tak bayar berapanya azab. Besar tak tahu lah. Sehingga berlaku semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tu utai banyak. Bila khabar Rasulullah tak mati dia tu utai tak bayar. Rasulullah tu aku tak semaya orang ni. Aku tak semaya. Kamane muju ada orang lagi jamin kata tak apa Rasulullah. Amba nak sanggup bayar baru Rasulullah semaya. Sebab tu saya nak pesan kita ahli kampung semua. Sekali tak ada kemampu nak bayar tak serba bergetih lah orang. Bahkan kita buat ala koda kita serba kata tinggi banyak lah. Bila bergetih orang, bila tak boleh bayar dan buat sakit hati. Pada menurut supuh kita supuh. Tak apa lagi bila berterui orang, siapa masa janji bayar tak boleh, lari ke orang. Lagi pula cari balas dengan orang pula, tak ada pasal-pasal. Habis itulah buat kerja apa saja, suluh fikir jadi molek dulu.
Khususnya sangat tak berapa hari kita nak masuk bulan Ramadan. Cuci bersihlah tubuh kita. Ngai ibu bapa kesilap pergi maaf pergi marilah. Suami isteri yang mana ada kesilap pergi maaf pergi marilah. Anak dengan ibu maaf pergi marilah. Belum nak sambut Ramadan. Pasal bila Ramadan mari besar tak besar. Nah, sehingga-hingga di atas satu ketika pada akhir di antaranya bulan Syakban. Ini saya nak baca hadis ni. Saya nak ambil sepenuh baik dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita pada akhir di antara bulan Syakban, dia teriak baca ketubah Nabi. Nah, Nabi baca ketubah pada akhir Syakban. Hadis ni golek ke dia meruk ceramah baca hadis ni. Mana hadis? Kita nak baca nah. Hadis ni riwayat pada Salman Farisi. Ia katakan qad khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah berkhutbah berceramah seperti saya ceramah ni. Dan tu fi akhir yaumin min Sya'ban, pada akhir bulan Sya'ban. Rasulullah banyak balas mana? Rasulullah katanya, ya ayyuhan nas, hei manusia, qad adhallakum syahrun azim, sesungguhnya akan mujaun maklam melikungi akan kam bulan yang besar. Lagi pula syahrun mubarakun, bulan yang berkat. Pasal fihi lailatul qadr, pada malam tu dan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfisah. Lailatul Qadar malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Dengan baik. Kemudian masalah Lailatul Qadar ni kita silap banyak ni. Kebanyakan kita bila tiba malam Lailatul Qadar, kita usaha tanya balas mana lepas puasa. Lepas puasa tu tanya lalu, turun mana Lailatul Qadar. Jadi kita suka tu Lailatul Qadar terus bawahnya lu kena bok gitu makali. Bukan. Hanya sonya tepat kedai bulan Ramadan hebat tak hebat. Sabit sampai orang dulu tak tidur mid pada Ramadan sampai ke akhir. Mudah-mudahan ibadat istimewa dengan malam tu. Tapi bukan nak ayat atas kira kalau bertemu alamat di Syria tempat kita tak ada pahala, bukan. Hanya balas ni dalam bulan Ramadan 30 hari 30 malam ada satu malam, tapi tak tahu malam mana. Tetapi hak Nabi menggalak kebiasaan kebanyakan hadap berlakunya 10 hari akhir. Sabit Nabi bila 10 hari akhir Nabi tak klik ke rumah dah. Rela Nabi duduk sejid tak klik apa i'tikaf 10 hari akhir. Pasal kebanyakan ada betul lah 10 hari akhir tu 7 liku. Nah, 29, 21, 23 balas tu lah. Tapi Imam Syafi'i kata dia bisa berjumpa 7 liku. Kami tempat nak betul mana? Tuhan bila itu mengalamat pada orang tu, orang panggil kelebihan bagi orang tu. Bukan turun. Kalau itu alamat dia tu banyak. Salah satu pada alamat Lailatul Qadar, apa biasa ni bukan ni. Ya malam tu kalau kita tengok dah senyap sunyi. Penuh berlaku sekali naik apa dulu ya duduk di ni. Di mana di Ya'rah. Ya kecek dengan babo mak kita Muawiyah. Ya klik lego mu dia. Pasti ya mari ikut nak bedu nak dah siapa ikut nyelimo ni dah. Dia ada oyak katanya tengok kereta tak rasa sebut tawatah. Lepas tu matahari pokok air nampak rebah. Dia berdiri bulu romo. Orang sia tu. Dia kita tanya mula apa? Dia kita tanya babu mak Muawi. Tu alamat Lailatul Qadar tu. Dia tahu nampak ke demo tu. Begitu je kalau tahu nampak pada kita ramai-ramai ni nah. Betin lagi orang betina sangat dia bangun pukul 2-3 malam ke. Buka pergi nanti tengok tu tengok Allah. Gano nampak jauh molek sedahna comel molek tu. Haning tak menyalak ayat tak kukuk nampak angin sedap molek. Alamat malam Lailatul Qadar. Setengah tu kita nampak pakai bokok. Nampak dengan mata kita nampak bokok sebelah balik matahari. Mata lek kebelak. 1, 2. Yang ketiga pula air telaga nampak penuh. Lepas tu tengok di antara tepi langit nampak cerah sedahna, tak ada hujan. Tak ada panas, tak sejuk sangat, senyap sunyi. Yalah. Bila temu balas tu kita.
Maka Rasulullah dak royak Aisyah tanya. Kata ya Rasulullah, sekira tahu jumpa alamat ke ambo amat baca apa ya Rasulullah? Rasulullah kata baca ni lah. Nah, Rasulullah apa ajar? Nah, apa dah? Allah makni afuun karim tu. Maka di antara kalau kita nak ikut hak Aisyah hak balah tu, kama dia hak tu muluh tu dalo. Muluh tu yang pada siap-siapnya. Kalau tahu temu ke siapa dia saja alamat, ambil air semaya hajat, minta we Tuhan terima segala doa. Tu. Minta we Tuhan terima segala doa. Hak ni besar lah. Lalu tu saya pun besar setiap ceramah saya bila nak tiba Ramadan, saya besar ke tak pakai saya pada kampung semua. Sekira ramai-ramai di mana tempat saja atau dengan laisuk saya ni, tahu temu alamat ke dia, nak sebut nama saya tu. Mana? Minta lah tahu timur doa saya, keluarga ambo dan doa bapa mak tu saya ratik. Pandai dah bapa. Nak balas tu. Pasal kemungkinan saya 3 tahun lepas, saya bangun tengok Allah. Molek begitu lalunya. Saya pun minta doa ke Tuhan. Minta lah Tuhan makbul lah doa saya. Mula situ, hak saya berdoa siap atawa ke orang sakit dengan sembuh. Hak ni kita pada muhabak itu, orang minta babo laku tanah, saya siuk laku tanah. Orang sakit kadang-kadang saya siuk hingga mudah-mudah gitu ya. Boleh jadi Tuhan makbul doa saya 3 tahun lepas. Saya pernah tengok tadi dia alam pasal Habib Ali Abi Bakr. Dia kata dia dah malam ni malam Lailatul Qadar. Saya biasa saya balik Facebook saya. Maka siapa dia berjumpa, minta lah. Penting sekali minta timur doa. Setengah orang tu minta nak wui kaya, minta nak wui alim, minta nak wui turwining. Mula tu dalam jawab katanya, penting sekali minta wui terima doa. Bila kita dapat terima doa, kita minta ke apa mana? Anak tak jauh, minta lah tawujud. Kita susah, minta lah tahu kaya. Kita serabut, minta lah wisne. Sene. Tuhan bila terima doa seperti terima doa Rasulullah SAW cukup. Dia tak terima doa minta ribu-ribu kali tak jadi. Tapi bapa kita sepanjang kata kan, orang tak terima doa banding supaya tanah molek. Tanah molek bukan nanti buah baju. Tabur padi begitu itu mudah. Tanah tak molek buah baju kuangu tak jadi. Dah gitu kan? Tu dia. Sabit tu lah. Tapi Aisyah Nabi SWT lagi ni, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Hak tu Rasulullah ajar setiap Aisyah. Tapi mula tu dah ada saya kepesannya, minta we Tuhan terima doa kita. Dan Tuhan minta terima doa, anak tetap berjuruh. Minta lah ya Allah, berjuruh anak hamba berjuruh. Sabit nak Tuhan terima doa hak ni sangat-sangat sepatu lah. Kita nak cari tok guru ni buat apa? Nak minta we tolong berdoa we selamat. Hak ni kebanyak kita kampung kita cari tok guru silap cong. Pergi cari tok guru nak balas tu bahan bukan. Seperti sahabat cari Nabi minta doa. Seperti moh saya, babo saya mari nak minta babo tolong berdoa we sembuh penyakit ambo. Katanya babo bomo dak, berkata terasa lah. Bukan tok bomo apa. Bapa dok mengajar ke. Itu rasa bapa bomo dak ni. Allah babah kata. Dia kata bomo. Orang mari mu bapa minta doa bapa saya doa lebih dengan budak. Kalau dengan budak cik saya ingat kan mula di antaranya tok pada guru. Mula tok pada dah kita ni. Mula tok pada guru ayah ni jang atas sika anak bagi jamu pada tok pada guru. Orang dengan tok pada guru duk ayat ke saya, dia ni babo ke susah. Lah ni boleh ngaji cok doktor pasal ayah dia 2 minggu pergi mu tok pada guru, jamu kepala berdoa, jamu kepala berdoa ni dia. Lepas tu beta comel. Beta comel kata babo mang dia boleh jadi besar ni keberkatan mulut tok ceh dia. Dia di antaranya tok cemah. Tok cemah kita kenal tak? Berkat tak tahulah. Masa tu di antaranya orang nak tarik berala tepi pondok dia. Tarik tak pergi. Maka pihak ketua Tok Cha leparkan kuning dia jadi hula. Gambar Tok Cembal leparkan suber dia jadi kangu. Berkatnya. Gambar dia mulah Tok Cembal balah ni dia cucu ramai. Oh ya pandai. Dia pandai.
Bo lepas Kang Asar, dia panggil makan nasi cuci. Mari dek, dia bagi duit. Dia bagi duit pergi kepala dok orang situ. Ni saya meruk pergi jamuh kepala sangat ni. Sabit jamuh, kalau tok jamuh kepala ni bukan dia harga. Bukan dia harga sebab Nabi jamuh kepala bazang kita baca ke. Nabi jamuh kepala budak bau harum dekat rasa. Sabit dok nak kita guru jamuh kepala kita ni. Ni nyapa tok lari perah. Babo, musuh. Darah, jenguk. Dia kata tengok tempat mai haflah mana, kalau tempat mai badiki, tempat mai darah mana. Berebut duk dapat duk sampai situ. Anda tengok, habis lagi darah kopek besar duk hanjuk muka jadi. Dia kata kelola tu, maaf lah, tapi pada mengatuk sangat. Tu dia. Ya sebenar kita ngatuk guru masuk dekat. Pasal kita nak ziarah Nabi tak ada maksud dah. Nak tengok muka Nabi tak ada jalan dah. Pasal Nabi kata man zara aliman faka'annama zarani. Siapa menziarah itu guru, sebab ziarah aku dah. Wa man zarani faqad zarallah. Siapa dia ziarah akan aku pas ziarah ke Allah dah. Apa? Pas kita nak ziarah Allah macam mana? Kita nak ziarah tu Nabi macam mana? Nabi mati dah. Seperti juga hadats satu hadis. Nabi teman safaha aliman. Siapa boleh jabat saleh dengan orang alim ulama. Faka'annama sahafani. Seolah terjabat salahkan aku. Pas dia jabat salah Nabi boleh. Kalau siapa dia mimpi jumpa Nabi, tak saya tengok orang yang lain. Tengok Habib Munzir. Dia mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta ke Tuhan. Mintalah Tuhan. Buta dah mata aku, tak saya tengok orang lain. Aku takut punah mata nak tengok Rasulullah SAW. Jangan Rasulullah. Ramai-ramai pernah tengok mimpi Rasulullah belum? Mimpi apa? Gajah, ular, pokok. Kadang-kadang sepak wahyu. Lagu tu. Dia mimpi jumpa Rasulullah tak sirah kau nanya. Sabit itulah selawatlah ke Nabi bagi semungkin banyak. Bila siapa mimpi jumpa Rasulullah, orang kata ahli syurga. Nah, sabit terpenting sekali kita usaha bila mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah kalau mimpi jumpa Rasulullah, tak ada dah orang tu. Tak sirah hak lain. Tak sirah. Kita nak baca hadis bermulut benar-benar kenal dak Rasulullah. Kasih dak Rasulullah. Sampai ada satu sahabat Nabi seorang tu dia nak mati. Dia kita tanya ya Rasulullah, bila mati nak cadai amalan gapo hati? Rasulullah tamu cadai apa tak ada Rasulullah. Saya kata anda hanya saya nak cadainya, saya kasih ke Rasulullah. Kasih ke Rasulullah seperti Abu Bakar kasih ke Rasulullah. Abu Bakar kasih ke Rasulullah kalau tengok sejarah matulah hijrah. Tekah Nabi nak tagua kan. Nabi nak masuk dari gua kata ya Rasulullah, kau. Biar mau masuk tengok dia takut ular ada, takut kala ada. Ketik Rasulullah mati je lah. Hei Rasulullah kata Abu Bakar, aku tak berketik. Kalau ketik Abu Bakar pun masuk di antara dalam. Siapa boleh cuci molek. Dia panggil Rasulullah masuk tidur tak riba dia. Letih bihawal, ibu tiba Rasulullah. Rasulullah tiba tak riba Abu Bakar. Pas Abu Bakar tak fati tengok kaki dia duduk di situ, ada di antaranya lubang tu ada sengat kala. Ada kala. Kalau ketik kak, dia tu. Hingga sampai 18 kali dah ketik muka dia biru, getar bihawan, tak leh. Mata titik tak ke muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah titik di situ. Rasulullah jenguk. Gapo Abu Bakar? Ya tu ai titik. Rasulullah dak bukan masa ni. Ai mata saya ya Rasulullah. Apa? Kalau ketik Rasulullah. Hangana mu tak godek, takut Rasulullah jaga. Han ini ya Abu Bakar Rasulullah kasih betul seperti mana orang tua kasih ke anak. Dia mau tak ada anak tak apa. Kasih ke anak jangan dah sadut tengok Rusia belah sangat ke betina lepas beranak. Sekut di antara dengan perukut nyamuk. Anak tina uik bangun dengan tua dak sakit lah. Sakit bangun tengok anak sabit dengan orang betina ni, oh saya patah. Kita tengok orang betina biasa bini kita nampak lekeh. Duk tapar dia, duk ngepek dia, bukan dia. Ia duk kandung anak kita boleh jadi nayuk orang botol. Duk kandung anak kita boleh jadi di antara soco. Ia dah perut ibu budak-budak ni.
Besar jadi najuk esok tak kenal dah orang tua. Beli kereta pai merah tak wak orang tua, duk ke hujan tu. Allah. Dah sungguh saya duka cita saja. Orang bila kita beli kereta wak orang tua lah. Dulu dia ning lah belum kita besar beli dia najuk orang botol. Tapi terlupa berat duk gila kau dia merah tu. Dah sungguh saya nak minta hari ni nak minta pada ni. Kalau dia tua ada pergi kucuk dah harga orang tua belum dia mati. Bini boleh tukar lain, orang tua nak tukar tak boleh. Bila tua rebah pai nak gimek mana? Dah gitu kan? Bini boleh bini lah, hai. Sampai kalau bini tak hormat orang tua secara kacil lah betina tu. Tak berkat. Sampai mama saya hormat sebulan kali, agi zat rahmat kalau apa tak dengan mek tak ceramah, dia pergi. Boleh bahagia ikut mek makan sekali. Kita kena balas tu, bini kita patut abang tak lagi kita nak pergi jumpa orang tua. Tok tua kita. Dia makan sekali suak nasi dalam mulut dia. Koyok pisau dia makan wasorano. Nedak beli kereta baru nak buat mek dak pakai cash. Lak pen abad no. Jatuh mok boh nak katakan. Nak minta kita pisah fikir dapat nak berkat gak. Tak ada dah orang tua nak harga bukan dia tinggi. Saya orang tua kata puas saya tak nak beri langsung. Tak biasa berubuk harta orang tua keluarga saya. Pisah mek nak siapa yang mati orang tua mati tinggal harta banyak. Gini kata mek tidak tengok adik mana susah waktu banyak. Oh tak ada berubuk hak kita. Pasal bukan letak kita je hijau bukan kita. Ni berubuk balah bertepai. Jadi bukan dia. Kita nak cari sendiri. Dah gitu kan? Ha. Ni mana kita sekarang lah ni tak tahu dia atau humi asal mana. Sampai saya ingat tengok orang tua ke. Waktu yang mengandung orang betina coba tengok. Walaupun gamuk ke tua huduh. Perut boya pungut tipu. Muka pucat. Pada boleh lecu tak jangok orang mengandung. Tapi anak nak pergi mana dia pergi. Abang buat pergi di antara teluk kaput. Dia pergi. Tapi kita bila besar tak biasa bawa hiyak mik di teluk kaput. Tak biasa hawa hiyak mik di antara kita tengok alu apa ni? Nuh tempat tinggi nuh. Apa? Alawin. Betul. Apa? Alawin mana dah? Ha, tak pergi. Dia kata serabut buat orang tua. Dia kata boleh serabut. Kita boleh nak panang. Ada di antara semasa dulu yang ngaji panah alim saraja nembik buat dia termenatu. Dia tak sih. Mek yang rumah nak sesak. Mek yang tak mata dedek. Buat apa? Kalau aku boleh nak raja, aku kena hormat ke bini. Pas ada bila dia hantar mek ku berak, dia nak terbasuh mek ku. Baik lek ekam mek ku. Pas kita lagu mana lah ni tengok kita jarang orang tua. Tok Nadi Kelantan ia sisir rambut mama dia. Ia kelik lama-lama sekali pergi dia hantar hormat orang tua, jamu orang tua. Cuba buat balas ni. Pi ada orang tua sebelum Ramadan pergi jumpa. Beli bagai makan hamil suak mulut is puasa kan. Coba kau kita orang bining ni. Kita nak tu suak mulut tok tua sana kasih lalu dah. Nedok. Nak minta nah sebelum sambut Ramadan baik pi hak ni cuci dulu. Pasal bulan Ramadan nak puasa ni kita nak puasa dia kualiti puasa. Bukan semata-mata puasa seperti mana orang muda puasa. Orang muda puasa je ok makan je. Mau tak nak buka puasa duduk tak getak 450 repot dia perkata rotak stay, apa kata rosak stay dia cek. Piah ke bujar dia punggung besar. Apa ke apa putih ni. Dah cek waktu penuh. Ni orang muda. Mau tak nak buka puasa je setengah jadi kok kedai. Biasa sekali hari tu ada orang berjual somtam. Digolok. Allah laku somtam dia lah. Dia kena cium merah. Opat besar. Bila menumbuk pak nak apa telah ada 10 tim. Bok kocok. Pasti pakai beli hok tu. Lakulah, tapi kelik mula-mula dia panas semua ni. Tengok. Lecu merah bedak tepet merah kok ni memang hatu. Lek petai bini wisal assalamualaikum bini abai tu masya-Allah mata sini apa hatu bio ni bukan hatuku ya dah. Tengok. Hatu. Orang kita ni ngak belah puasa ni pakai cuk molek kena berjual pun ni pakai cuk dada yang mengangung. Pak fok mudah-mudahan jenis tu mau tabat otik weh. Buat sekrop sosai tengok tu. Klik pak buka puasa bismillah mau tabat otik bah yang buat tu. Lagu tu. Saya nak minta tahun ni jangan balas ni. Puasa wis benar puasa semua ada 3 darajat. Orang panggil saumul awam. Puasa orang biasa seperti mana saya sebut tadi.
puasa menahankan diri pada makan minum. Sekadar tu je. Dia antara puasa orang khawas. Tak ada malaikat kena buat 4-5 perkara. Satu, yang kena puasa mata. Mata je duk colong tengok seboleh lah puasa ni, katuklah tu rosak ni. Jangan duk tengok malaikat tengok Quran, tengok orang mengajar, hak ni je, hak nak tak sah. Lepas tu mata dia colong tengok benda tak molek. Yang kedua, kena puasa mulut. Mulutnya duk berkecek apa-apa malaikat hak jadi kebaikan. Baca Quran. Nah, ngajar anak, zikir. Dan pula puasa kaki. Kakinya duk pergi tempat tak molek, malaikat tempat tak suruh. Dan puasa tangan duk capam benda tak molek. Nah, dan dia pula puasa telinganya duk dengar benda-benda hak maksiat. Ni dia panggil puasa khawas. Hak ni dah dia panggil saumus solihin. Hak akhir sekali, payah sekali. Orang panggil puasa khawas bil khawas. Pekat tinggi ni tak ada kita bukan. Mana? Hati puasa juga. Hati tak ada deki pada orang. Hati sedikit tak ada di atas pelekeh orang. Puasa hati. Patah hati pula sentiasa dengan Allah. Hak ni payah sikit. Nah, kami saya nak minta kita puasa masuk orang khawas tadi. InsyaAllah nah. Tahun ni puasa dimulai. Jangan kita pakai tarafus muka-muka lebih betina. Nak tebik kedainya berbelecu, banyak bau sangat tak usah lah. Cik boleh tebik pakai biasa ya. Ni nak tebik dah puasa ni Allah tepek lecu marah. Tebik depan nampak dah lik muka ya. Jangan balas tu. Tu di antara sambut Ramadan lah pasal maksud hadis Nabi tadi man farih bil Ramadan tadi. Oleh tu setelah kita tahu bulan Ramadan begitunya lebih duk tunggu duk nak Lailatul Qadar. Kamana kalau kita buat ibadat gistimbang amalan tu, maka ibadat kita lebih baik daripada 1000 bulan. Pas nak cari mana? Pas cik tengok apa hang. Satu. Lagi pula Nabi kata man taqarraba bi khaslatin. Siapa dia buat satu kebaikan di antara benda sunat pada bulan Ramadan, seperti kita buat bulan yang lain, bulan 70. Dengan sebab tidak bulan Ramadan menggalak kita semua buatlah kebajikan. Kita pisah sanggup boleh pakat lah kapun tak apa. Sejak hari ni buat, saya nak sambut air batu. Malam esok hari ni sambut, melusa hari ni sambut. Lebih dah kalau duduk kat kapung kat rumah, seboleh-boleh jadi orang betina buat mana banyak. Mana kalau buat channel banyak bagi bersejiput-sejiput boleh makan belakang. Nah, nanti kalau buat channel banyak sikit, buat locong banyak sikit pakat bagi masuk dalam mulut dia. Nah, kita boleh sekadar mana kita buat. Kalau orang pesa ada mampu ada metok wah. Wah tambah setong, lepas tu metok air sepat, metok air peluboy buat gila supaya dapat berjamu. Pasal Nabi kata man fattara saiman. Siapa boleh buka puasa dapat pahala banyak seperti mana orang makan tu. Bila Nabi sebut barah tu sahabat susah teriak. Dia kata ya Rasulullah, bukan semua orang boleh makan Rasulullah, bukan semua boleh buat barah tu. Pahala tak ada. Supaya saya ni tak ada Rasulullah boleh panggil buka puasa berjamu, tak ada puasa. Nabi kata walau jur'ata ma'in. Setengah air tak apa dah. Tengok saya pergi di Mekah, di Madinah Allah budak-budak sana ni. Gi ngongak-ngongak gi ambil air Zamzam, we orang minum tengok. Harga apa dah. Sampai seboleh adik-adik kalau buka puasa sejik kat, gilah ke rumah kabel-abel ni. Gi ambil air buka puasa. Adik tak puasa dah, we buka puasa buat balas tu. Cik boleh orang ada kemudahan seperti orang ada kelebihan ni, berjamulah seboleh mungkin. Pasal benda sunat dah bulan Ramadan seperti buat hak fardu bulan lain 70 boleh. Bukan dia sikit. Tu dia nah. Dan dalam bulan Ramadan yang kita dah bertewah sangat berebut bab semaya tarawih. Maka tarawih ni balah dah mung kata 8. Mung kata 20. Balah sampai akan begitu lalu. Hak 8 kata kan, hak orang buat 20 tu, fish, dia kata. Pasal apa? Ya tu tak lepas. Pasal ya semaya hak Nabi. Hak 8 tu hak Umar. Dia tengok tu. Kaman dia hak 8 di antara hak dengan hak 20. Hak 8 tu hak Nabi. Hak 20 tu hak Umar. Hak Umar Nabi lebih dia buat tani badak tu. Pasal kampung usik dia tu metang buat 8. Dia malah juga dah penuh tu. Kita jadi molek jangan kira ambil ugut balas tu. Ya asal hadis tu bik lapar balas ni dulu semaya tak ada je mu. Masing-masing di antara mung semaya balas tu, ku semaya balas ni semaya balas tu. Penuh.
Nabi tubik malam mula-mula. Nah, tubik malam mula-mula, lepas tu malam esok, pas tengah tu Nabi berhenti. Malam 3 malam ke-4 Nabi tubik. Nabi tengok ke pintu natal rumah je, makam Nabi tu masjid rumah Nabi dekat ke dalam masjid je, tepi tu ada masjid je. Nabi tahu ramai dia mau solat apa tu. Ya pasal sahabat klik berkecek kata kan Allah dia mau tak pergi semai semalam. Sodak semai Rasulullah. Oh hebat ya. Lalu tu lah Nabi tubik, Nabi tanya, ramai dia mau semalam, kata ya Rasulullah. Lepas tu kau tunggu-tunggu nak sekali dengan Rasulullah. Rasulullah tak maaf lah. Aku tengok pok kamu nak semaya berdoa, aku takut tak wajib semaya qiyamul lail bulan Ramadan. Sabit tu Nabi tak sewi tu. Lepas tu duduk jadi balas tu lama ke lama Abu Salamah tanya Aisyah. Kata Aisyah nak tanya sikit mu duk tengok Rasulullah semaya dah bulan puasa tu berapa rakaat Aisyah jawab. Dia kata Rasulullah qiyamul lail berjaga malam semaya 11 rakaat dalam bulan Ramadan dan lain daripada bulan Ramadan. Ingat molek dah. Hak dia kata lapar dah. Nabi semaya Aisyah katanya dalam bulan Ramadan dan bulan lain. Sebut dua. Nah, tak lebih daripada 11, tak kepada 11. Tapi mung jangan tanya nah, lama mana Rasulullah semaya, sedak setara mana, apa juh mutus tanya. Rasulullah semaya. Maka dia mau faham kata, oh kalau itu kat terawih lapar, witir 3. Hak dia mau faham tu. Rasulullah ada ayat halih. Hak dia mau faham kata, oh kalau itu terawih lapar, dia mau bos itu. Apa witir 3. Tu. Pas kena soal pula dah. Semaya terawih boleh lain ada ke dah? Ada tak terawih boleh lain? Tak ada ke? Kita duk sahabat terawih. Bila tanya buat tarawih, berapa banyak rakaat semaya, berapa semaya tarawih? Semua jamaahirul ulama fuqaha daripada Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Umar 20 rakaat. Ni. Makna kata semaya tarawih kena 20. Adapun Nabi kita semaya bukan tarawih, Nabi qiyamul lail. Pasal di antara hadis tak ada tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Nabi kata siapa dia berjaga ibadat malam, dia tu semata-mata di antara iman percaya penuh-penuh dengan Allah, tak ada kanda-kanda ni, dan kerana semata kira nak pahala kepada Allah, kelebihan dia semua dosa pun balah tu. Maka ulama isi periksa tanya qiyamul lail tu gapo kanda? Setengah ulama hukum tu solatut tarawih. Maka letak tarawih ni kita letak pasal apa? Ya 20 rakaat. Maka 4 rakaat berehat. Miqdar rawah yutarwih mana ambil senang ni. Sabit mengikut cara sahabat Nabi semaya balas ni. Ya semaya sudah 4 rakaat, ya berehat. Hak orang pasal tawah keliling. Orang tu minum air, berehat makan sahai ke apa, semaya pula. Kita ni semaya beruh. Sudah. Lebih lagi setengah sejik tu di antara 20 rakaat 15 minit. Semaya bala mana tak tahu. Popah sampai kan makmum ke dia bercabut ekor habis. Nah, dia tak boleh balas tu. Kami buat terawih pula. Buat tarawih bak di antara surah tidak tahdid lah. Nak baca surah apa lah Kama dia muju alhamdulillah. Budak hafiz ingat Quran setengah tepat buat sejus semalam ni. Nak buat sejus semalam ni. Adapun orang yang pasal tak ingat, ambil di antaranya orang panggil Qisarul Mufassal. Ambil pada Alha. Alha kulallah. Lepas tu wal asri kulallah. Balah tu ada buat. Lepas dia tanya lebih hak anu dua tu. Dia tanya pula dah. Tanya seperti tanya buat jambu dah. Kibaba nak balas ni. Demo agak nak semai panjang sejus semalam ni, buat sejus semalam ni. Demo tak kuasa nak semai pesing hak pendek, cara pendek. Tapi hak cara pendek yang lebih di mana? Lepas wisalah semaya tengok. Fadlan minallahi wa ni'mah. Lepas tu baca dah. La ilaha illallah tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Salli pula. Gitu dah.
Hak saya tak say-nya sallallahu ma'lai tu tak say. Bo orang tak muktabak banyak sallallahu ma'lai hak tu salah. Bukan ma'lai sallallahu wasallam alaihi. Macam gitu. Apa tu naik semaya pula. Bo sudah di antar cukup 4 rakaat. Selalu wisale sudah. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilah. Tasbih apa tu? Tasbih hak Nabi Ibrahim. Tengok. Lepas tu selawat Allahumma salli ala sayidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Baca sudah cukup kan doa. Allah menagam bukan baca lagi lah. Tengok kita ada waknya balas tu. Kamariyah 20 balas tu. Ada yang mau buat di atas juz semalam ni lah. Setengah hari dulu semai tarawih 2 kali khotim Quran malam. Makna kata dia semaya 20 rakaat 2 kali khotim. Pan lagu mana semua tak tahulah. Tengok lama tak lama cerah. Berjaga sungguh. Sabit setengah-setengah sahabat yang maya-maya cukup tu 8 rakaat dia berehat. Dia bangun semaya pukul 2 malam pula. Sampai cukup 20 cerah. Balas tu. Oleh tu kalau dia tanya semaya tarawih berapa rakaat jawabnya 20. Penuak lapar lagu mana? Lapar cara pehal tadi. Kerana Aisyah royak katanya, dia tengok Nabi semaya dalam bulan Ramadan dan bulan lain. Maka hadis tu apa Imam Syafi'i tak berdalil buat tarawih? Pasal ihtimam. Kerana kata bulan lain, semaya tarawih tentu bulan Ramadan sahaja. Habis Imam Syafi'i tak berdalil hadis tu menjadi dalil atas semaya tarawih. Jadi sekiranya kalau hadis Aisyah royak kena semaya tarawih, apa umat buat 20? Apa Sayyidina Ali buat 20? Apa Sayyidina Utsman buat 20? Apa Imam Hanafi buat 20? Apa Imam Hanbali buat 20? Itu ketika kata, oh, kalau gitu bukan di antara dalil tarawih. Pan buat apa berat? Boleh, tapi tak boleh niat tarawih. Mengikut hak jamaahirul ulama. Kamana kita cara buat ibadat nak minta kita faham molek dulu. Faham lagu mana kita pisah ambil faham kita dulu. Kita ni siapa? Kita bermazhab Imam Syafi'i. Kita nak capur ni. Bila dia main ugut pelang dah. Kita pergi sini dulu. Ikut bab gapo-gapo pun bab zakat gapo kita tengok kita orang mazhab mana. Kita ambil sabit tanya bab menikah kahwinnya. Lagu mana Pindah wali mazhab Syafi'i kata lagu mana weh? Dan di antara tolak 3 lagu mana dia mau kata ada baboy. Dia mau kata tolak 3 jatuh so. Dia mau apa orang lain terkira hak mazhab Syafi'i dulu. Dia kata tolak 3 walaupun sekaligus walaupun teratur jatuh habis sehingga jadi ba'in kubra. Maka tak boleh balik kelik malaikat kena ada muhallil Cina buta. Sabit nak minta kita wal pongoh ke betina jangan buat tolak mahal. Serabut gapo tinggal pungo gi klik semula. Habis ni sepotong bucuk lalu aku bucuk. Bos sama ingat klik nak baik pula. Baik nak menikah lain tu Cina buta. Pas kita tak saya tu kita kat orang lain dulu. Berdak dengan abang klik. Oh tak sah lah. Jadi dia sabit orang tua dulu yang pesan nak bos duit ada beg jangan beli habis. Duit tinggal agak sekut dua. Barulah dia panggil tak lisu. Nampak tak dah hatu bak tarawih. Satu lagi pula bab niat. Katakanlah bila cularat Menteri Istiah kata sudah nampak anak bulan kita niat dulu. Maka niat malam mula-mula Ashab Syafi'i menggalak pada kita sebagai ikut mazhab Imam Syafi'i niat taklid mazhab Imam Malik. Dengan makna rano kita niat balas ni ialah bawa ke hak Imam Malik. Niat kata rano aku puasa Ramadan ini tahun sekaliannya kerana Allah. Yang ini. Pasal kalau kita tak niat balas ni mengikut bab niat tak sah niat balas tu mazhab Syafi'i. Pasal mazhab Syafi'i kena niat setiap malam. Maka malam mula-mula dimaafkan niat ambil hak mazhab Imam kita Malik. Niat sekalian lalu. Kemudian ulama nak balas lah. Apa memang Malik boleh jadi pakai niat sekaligus. Malam mula tak nak niat tak wajib niat lah. Dia kata puasa ni serupa dengan semaya. Dia kata kita semaya zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Nak niat semua 4 rakaat dak mula-mula ya. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin Allah akbar. Tak nak niat lah dia kata. Puasa pun sebaca tu lah.
Imam Syafi'i katakan noh, "Eish, nak buat belaga sembahyang puasa tak boleh. Puasanya senggir dengan malam, puasa dengan siang hari, cerah gelap, semaya ni tak ada putus sekali." Tapi Imam Syafi'i tak ambil seperti wajah Imam Malik. Hak ni kerja hak orang ahli ijtihad. Kita tak sampai jago. Tapi bila niat malam mula-mula, Imam Syafi'i, ashab Syafi'i menggalak suruh kita ni niat taklid mazhab Imam Malik. Apa bimbang takut malam yang kedua, yang ketiga kita terlupa, tak kena qada. Ada pun malam yang kedua tak ada niat dah. Kena niat seperti mana hak Imam Syafi'i bawa. Aku puasa esok hari. Aku puasa esok hari menunai fardu Ramadan pada ini tahun kerana Allah Ta'ala. Aku puasa esok hari menunai fardu Ramadan pada ini tahun kerana Allah Ta'ala. Kena niat tiap-tiap malam. Oleh kerana mazhab Imam Syafi'i wajib bermalam niat. Siang hari tak boleh niat. Oleh tu bila kita terlupa niat malam, siang hari esok kita tak niat. Mengikut zahir mazhab Syafi'i, tak boleh puasa hari tu. Tapi haram makan. Kita kena menahan makan, tak boleh makan. Tapi kena qada. Kemudian bila kita niat mazhab tiru mazhab Imam Malik tadi, bila kita terlupa tak kena qada. Katakanlah malam mula-mula kita tak niat taklid mazhab Imam Malik. Waktu kita terlupa, kita tak kena qada, kita pergi niat sebelum geleceh matahari taklid mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi tak kira puasa sunat, puasa fardu, tak syarat niat lek malam. Hanya siang hari boleh niat, tetapi sebelum gelincir matahari. Balas tu. Faham molek nah. Satu lagi pula bab makan sahur. Bab makan sahur ni Nabi menggalak suruh makan sahur pasal tak sahur ada berkat. Payah bila kita makan sahur jadi kita galak. Gagah ibadat esok biar-biar. Setengah orang tu bila makan tak makan sahur tak puasa dah. Buat apa? Ia katanya bini tak gok. Banyak bala tu. Oleh tu makan sahur seboleh makan buku 3 dekat buku 4 molek Baru kita makan sudah siap pergi, duduk berapa minit orang bel tu comel sekali. Tu baru kena. Buku bab niat puasa tak syarat. Bila jatuh matahari pun boleh niat selalu dah. Pada mau tanya pula, "Hei babo, dia niat sebelum nak tidur. Lepas tu malam tu silap kau ni kena bergalau dengan bini. Bergalau sudah tu dia kata batal ke tak niat tak apa. Boleh bergalau tak apa. Tak apa nah. Asal win angat aja sudah cocok ke tak apa. Atau misalnya. Nampak dah dah. Tu masa pun tengah malam dah ada nak menasik apa lagi ni. Ke sebelah dah ni. Oleh tu saya pun berasa dah banyak sangat nak kecek panjang lagi pun kerana budak nak menasik lagi tu. Hanya sebelum nak sudah ni saya nak peluang 15 minit. Siapa nak tamu tanya gapo boleh tanya dah. Nak tanya dalam tali apa ni, dalam mikrofon pun boleh, atas surat pun boleh. Tu sebagai di antaranya. Soalan dia tanya apa? Loh, dah. Semalam bapa kita minum. Semalam bapa kita minum air, ada salah pernah tanya, baik tak laki bini dengan gumanda oleh puasa ni. Boleh. Tak gamak menganyo boleh serah saya nak anyo apa dah. Mari dah ni kita buat hatilah ada dekat anyo apa baik masalah boleh puasa, boleh ada masalah lain dan kita tanya apa dah ada tak? Masalah lagi dan sebelum kita nak dengar anak saya jemputkan kompang boleh nak bersiapkan lebelah dia ikan dan beberapa hari ini belum itu kita dah saya terlekat di bapa kecil ini masalah kat di hati sikit apa dan masalah ibu saya itu saya mati dan mati itu lama-lama dia ingat dah kita sebelum umurnya kalau kita ada usaha kita baik lah itu lihat nak tu din dan saya itu ketua saya ada sakit tu saya rasa berbelah buka dah baik tapi buat gitu masa kata ada lagi tapi tu sampai dia ada mopok dan belah lah perkataan ini tu tak leket lah Mek tak perlu dah kadang-kadang setengah baboyak saya tu makan zon dah hati kita salah seorang yang dikatakan ibu saat itu besar pengerbannya apa nak boleh dilampau sebab ada ibu nak boleh naik sebab ibu kita dan baik tu setunya ada orang anak-anak kapal mereka
Maknanya pak bini dua lagu mana abah boleh tak weh. Kita letih bos boleh bini dua orang kat mana ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya ni bukan suara orang tak, tapi nak tanya kata masalah orang bini dua atau tiga. Orang bini dua atau tiga tak ni tu tak akhir dia jadi uzur. Kita takut kaurak lah kita kata dah. Bukan je tak nak boleh gila kau mau bini muda. Dua tiga orang kaki tu apa kau hukum? Tu nak tanya tu. Dia mau bini dua ada je. Umur dua orang nak bini dua tiga, kau muda nak bini. Lepas tu uzur tak Allah, tu tak mahu. Lagu mana hukum tak boleh gimana. Silakan abah. Salah kau berat ni tiga tu tak irok ke mana kau. Macam bini ramai tak irok apa, silakan apa. Jadi soalannya dia tanyanya apa hukum satu orang kecil doktornya menikah tu bini banyak orang lah. Maka bila kita bini banyak orang dalam bab syariat, dia wajib di antaranya orang panggil kena gili wisamu. Gili wisamu duk kita pakak lah. Kita pakak ni semalas asalnya malaikat diistisnakan bagi orang betina hak baru boleh dengan abang. Bila kita bini kita baru menikah, kita ada dua orang bini dah nikah hak baru, maka sunat lebih 4 malam dengan dia. Pasal nak berjinuk dengan dia tu, bila sudah cukup posiak kena widi samu asalnya. Malaikat bini tua buat janji pakat boleh nak ke abang ambo, tapi hak gila ambo pak demo dua jadi. Pahit tu ya pakat redha berlaku tak apa juga. Oleh tu tubik rupa soal bila orang bini banyak dalam hati dia jadi uzur di antaranya gigi tak sama, jawabnya salah. Lepas tu kena pergi lagu mana pun, kena pergi gila berjanji masuk bila dia berjanji setengah tu masuk petang, masuk gebai petang, setengah tu masuk di antar pagi tu dia kecek sendiri lah. Waktu atas kita janji sendiri kena pergi walaupun tengok mulah tu dalam. Mulah tu dalam kena usung bini ni, usung bini, bini usung bini. Tu sungguhnya waktu nak bini ambil dari sunnah Nabi lah. Nabi bini pak, Nabi bini mak, kalau bini ngatik ambil betul bini gila dah. Anggapan kita ni ambil setengah-setengah, ambil pala ekor tahu kerat. Nabi tengok hari di antara sakit mu Aisyah. Setelah Nabi berat sakit sangat, semua bini tu redha wi Nabi duk mu Aisyah. Pasal Nabi nak mati di situ. Tengok tu kena minta izin. Sampai kalau tak laki sakit. Tak laki sepatu juga. Bila masa ya bini banyak, pas bini ni sakit, dia nak pergi kena minta izin nak kita agak sakit weh. Ni curi bini lain duk dana tu duk becung. Nak kena bini muda. Salah. Bila orang bini banyak gila tak sama, nanti perhati esok jalan sengit je lah tu. Esok misalnya mamak mi sengit, bini banyak tak gila tak sama, tunjuk kita dah. Jatuh kalau orang bini banyak gila tak sama, jalan esok sengit sebelah. Cik tu mamak bini banyak tak sama tu. Esok tajuk demo lah. Sabit babo ni badai kita biasa kecek dengan saya. Dia kata, mang kita tak sah bini banyak dah. Saya pergi hak yo. Sah tu. Andai yo. Sabit babo ni badai saya panggil saya. Dia bunyi tu tu bini banyak kata no. Kita tak sah mah dah. Yo, saya pakat pergi tak berani bini. Saya kata neraka tu saya. Pada mau tengah Nabi, saya tak ada Nabi deh, tapi saya pesan guru saya. Pasal orang bila bini banyak cari saya lah. Tak ada orang sini. Banyak ke bini sakit hati belaka. Saya pernah pergi di Citrawik. Tina nak masuk, saya tanya bomo. Oh kata bapa mang. Puying ti kau nengrai kenapa ni dalam ramalan ni 10% ส่วนมาก sahih migraine เพราะสามีแต่งงานเยอะ Sungguh tu. Pahamatan Nabi bini banyak bila lepas Siti Khadijah mati. Nabi Khadijah, Nabi tak bini pasal Nabi tu pergi Khadijah.
Lepas Khadijah mati tu lah, mari di antara satu sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, tak sebini kau?" Dia duk nak kau tua dah kata. Mata Rasulullah nak bini ke tak? Ada orang tak bujir seorang, dara seorang, tawar dia. Pas kamar dia bujir siapa? Khuwailid. Lepas tu dara tak silap saya Aisyah. Nabi tembik kedua. Lalu tu lah kalau orang lepas bini kita tak ada, kita nak ambil tai dua lalu tak apa. Lagu tak apa tak balah. Kalau lagu tu kau dulu, kalau itu bil lagi kita tupai bini. Kita main jari 10. Mabuk gagah tu bil tu mulu pahak molek, nak lebih. Waktu bini kata teruk, mau kita jari 10. Loning nak ni. Sabit saya tak ada buat pasal saya tupai bini. Saimia. Saya ni ngali cuk somo saimia. Ponok nengamu hok saya hok bab mama dia. Kalau bapa bini hamak dia perak. Sabit saya dok. Saya lah tu lain lah nak tanya lain pun. Mana dok cerong pakak bini ramal lah demo lah. Tu saya masalah susah. Pasal Habib Abdul Rahman. Ada pelajar yang tanya, nak bini dua kata mana? Tak ditutup, tak dilari. Tetapi tengok kalau agak tak jadi selerak tak sah lah. Pasal anak pecah belah be. Anak jadi bertaki hala dah buat bakap deki pas sah sebab kita juga. Oleh tu kalau seboleh kita pandang lah ada kebolehan lah. Kalau nak we kebolehan ada sirusih mak Allah. Ya bini pak. Ya demi rusia saya ni, ya kata anak dia abang dah. Bini pak tapi masya-Allah. Tiap-tiap bulan bini masuk 15 berlaku. Anak ya semua 3,000 boleh masuk. Anak semua. Lepas tu dia duit suku. Makan nasi macam mana klik dengan bini ni. Hak ni dengan bini ni buat barah tu tak apa. Pas boleh buat ke dak. Boleh buat chen pe le. ถ้าทำไม่ได้อดก่อนครับ Tapi saya tak anda. Pasal saya kasih kat Tino. Bimbel takut ni teriak tak boleh saya. Gi mohon ni ada teriak. Menteriak saya tak boleh teriak apa ke saya, pakai dak semula. Saya tak pandai. Nah, orang lain tanya ke pandai ni, saya tak pandai bab ni. Kami goyak hukum tu boleh, saya tak pandai. Wirusia kok orang boleh tapi saya tak pandai. Pasal saya orang hati sia belah kok orang. Ketina telik masa muka catung tak boleh dah. Telik muka masa catung setubuh tak puas hati. Sungguh. Sabit nak anak jadi molek dalam tengok muka dimah bak jimuk, dia kena bini suka. Ada arum orang anak tu molek, sabit anak tu muka masa catung 10-5 perut, ya dah tu. Nak tubik mana tumbuk bini lu bau tak saya ke pau. Bini pun lah. Saya ambil anak tubik gitu. Tu nah pakai ke sendiri lah tu sebagai ayat cukup. Jadi saya masuk dulu terus kita ni. Yang mana ni lagu masalah bini ni. Kakak tanya batu tentang masalah lagu mana bapa bagi isteri yang melarangkan suaminya berkahwin dua. Bagi apa? Betul ya. Ya lagu ni tanya apa ke hukum bini lari. Sebenarnya apa tak panggil lari, orang panggil tunjuk jalan. Nak lari tak boleh lah syarat tak suruh lari. Ya buku lari hak syarat suruh lari baru kita lari. Jadi kecek kasar kata lari sebenarnya tak bini tu tunjuk jalan. Be tak sah bini dua pasal dia bini dua be hati dia belah. Pasal หัวใจไม่มีสองห้องเดียวทั้งนั้น แล้วdah biasa dengan lagu Pumpuang Luancan. Kan tu masa werung kan. Lagu tu lah หัวใจมีแค่ห้องเดียวไม่มีสองห้อง Sabit tu lah masa Nabi orang sahabat tanya. Nabi jawab hati dia tak sama. Kasih seorang tu ya, mulut ya. Hak ni saya lihat kisah orang bini dua. Tapi apa cerdik. Bini dua balah hak tua hak muda. Hak tua kata be kasih kok ku. Muda dak kasih kok ku. Gi berjalan kat tidur bilik sekali. Bini lah hak tua dak kanan, bini hak muda dak kiri. Bini hak muda tak jangan tidur nak tanya ni. Dia tengok hak tua nego. Dia tanya tu, be.
kasih siapa be adik dengan kak. Sia abe nak jawab tak kasih kok kabah cenah dia ni. Tapi abe cidik tangi gosok pohon tua. Serah kasih ke adik. Lepas tu hak tua kata ni kena tipu dah. Tengok kau duk gosok kunya garang dah ni. Ya kena cidik. Herak lagi. Tamu wikut naik wikut soco dari belajar bak ni sudah. Gitulah lebih kurangnya dok. Tapi kita lebih kurangnya cukup. Baiklah, terima kasih kepada Bapa. Lepas tu saat ni tu bukan hukum tak. Dia kena terima. Kajian nasihat. Lepas tu soalan terakhir sebagai penutup ramalan ni iaitu berkenaan dengan hukum ekoh. Kita nak tanya. Berkenaan Bapa lah mana. Saya ada duit 200,000 buat sangat lah. Lepas tu duit kat ni tu nak pergi Mekah. Proses duit kita tahu dah tak ada boleh pergi. Masya Allah. Bukan duit lagi tak boleh duit. Lepas tu dia ni orang selaka orang beragama juga. Duit yang aku mana kita perlu zakat tak kan kena turut kita proses gelik kan. Kena tak pulang tak dia bawa jelas. Kau nak tanya sikit. Duit tak ada tu duit berita ko tak sah ko duit wayar gapo. Bayar lagi Mekah. Kau dulu wi bayar ke wi ke tak sah berita. We macam lagi. Dah macam tu gapo macam sosial tu. Kita mudah-mudah tanya we kat ni tu we untuk dia nak pergi. Saya pun tak Dak gini dulu. Ni kan. Dengar saya lepas tu masuk sendiri dah. Jadi saya ni sebagai nak buat rumah je. Tapi tu dia masuk sendiri. Dia balah neng. Dia asal hukum masalah bak duit kertas neng tak ada harga rasa-rasa. Tak ada harga-harga. Oleh tu dia asal mula duit dek wak cara wak jual belinya duit emas wak dengan perak dulu. Dulu saya tengok duit lubai perak duit ko di antara ko Iraq ko nu duit dinar je wak. Kemudian setelah dek wak begitu lama-lama berat sangat dia ubah duit tu ganti duit kertas. Maka ulama ambil duit kertas dak bawa learning ganti di emas tadi. Asal hukum fiqhnya duk kira bab emas nu. Bila kita simpan emas, kita simpan perak. Nah, emas tu orang panggil 20 miskol. Simpan emas 20 miskol, orang panggil kira dengan nilai duit berat emas lah ni kat 5 kok cuk ni. Kira dengan emas bila ni 5 kok cuk ni. Nah, adapun perak orang panggil 400 dirham. Kira supaya bila kita pergi simpan emas, kamar simpan emas sana itu, kalau emas tu jadi dua banyak. Ada emas toko, ada emas orang panggil emas sebelum buat gapo karo. Lepas tu ada emas buat cicing, ada emas buat gelar, ada emas tali tekak. Maka bila emas buat hak tali tekak orang panggil al-huliyul mubah situ. Maka bila pakaian dia halal oleh syarat, dimna oleh syarat seperti betina ni, dia beri tanda tekak, beri cicing, beli di antara gelar. Maka gelar yang beri gelar tak ada tu soal gelar 10 orang ni golek ya, ada orang pakai bergilir. Tanda tekak 2 orang bergilir, subai 2-3 orang bergilir. Maka hak tu syarat tak berkira. Hak lebih daripada tu lah ya sifat taruh. Adapun satu lagi pula ia beli emas banyak. Beli emas banyak lah apa? Untuk buat sewa. Beli emas untuk buat tabarruk bila mereka kahwin. Maka hak tu tak wajib kira zakat. Heran? Kamu orang betina hak kaya beli emas Allah merah tangan dia bawa macam nak berat tangan gitu. Berat dah. Lebih daripada hak halal, maka kira hak lebih tu. Hak lebih tu bila cukup tahun. Wajib kena keluar zakat. Maka nilai di antara emas tu taruit ni, maka di antara 5 kok cuk ni berapa lah ni emas berapa sekok lah ni? Derah pakai emas berapa lah ni? Berapa? 26,000. Kalau ada 5 kok berapa? 5 kok gikun dengan 20 ni dia apa?ไปคูณกับ26 26,000เป็นเท่าไหร่ Satu apa?
Satu apa? Hei, beli sekerak saja kan tak ada. 130. Pamit ni pula cuk ni. Duk dia dah 150. Bila kita pergi sipir duit, cukup tahun duit tak berjalan, cukup setahun di antaranya duit tetap berjalan, wajib zakat. Heran lagi? Siapa ni sok dah tu? Kamu nak sebut keluar zakat lagu mana balas ni? Hak ni ulama hajar. Kita ada banci tanakan. Kita pun ngepop dengan mukarakum neng sen. Pok kita berjalan. Bos siapa di antara bulan Mei sayu ni kita cabuk di antara duit 1,000 tak ada ha. Bes. Kita masuk mula-mula tak kira dah ni. Kau boleh Mei sana pula. Ni kita juga tahu semua. Pas satu lagi pula orang banyak setengah ulama hajar banyak banci. Banci kasih kon banci ngutai ada 50 setengah harta ya tak ada hipur pun tu. Satu lagi pula ingat orang betino kakah mah dia tu tak cukup 5 kok cuk ni halih. Tapi orang mari sipir mah dia. Taruh kakah mah dia boh dah kotak sekali dia. Boh kotak sekali dia. Rumah masuk dalam syarikat kena keluar zakat tu. Sabit kena pandai tak suku-suku. Sabit ulama hajar ni kalau bab banci ni balas tu. Kamar dia soal tadi dia ni wirwit kok tak sah. Wirwit gapo? Wirwit di antaranya bayar. Bila bayar telucuk milik bayar di antara harga teket. Bayar harga gapo kok tak sah, maka telucuk milik dia tetap wajib zakat pada tu. Kalau wir jadi bergetar, pada mana hak dia? Seperti di antara kita dah ada duit 500,000. Siapa Allah Ta'ala kata, "Hei babo, tak ada kok 500,000 duit." Ya ada. Aman ada ke bawah apa pun wir bergetar 500,000. Maka wajib zakat tiap tahun babo kena keluar. Patut saya keluar tak ada ni, tanda. Setahun tu keluar, tahun tu keluar. Apa keluarnya mana? Tak hanya halih gini. Kita keluar zakat serobok usul. Masa kalau 1,000,000 bagi di atas 10. 1,000,000, 1,000 bagi 4 pula. Duk dalam sejuta berapa? Sejuta berapa sejuta? 25,000. Gitu tak? Gitu tak? Sejuta 25,000. Pas saya punya. Balas tu ya. Ada ayah ni. Kalau tak cukup nisab tak wajib. Ni banyak gelar ni. Pas satu lagi pula jadi masalahnya kita beli tanah. Misalnya depan ni kita beli tanah. Beli apa niat nak menego. Jangan beli buat umum. Beli niat nak menego. Maka terhadap pagi minta beli situ 1,000 setiap itu. Bos cukup 2 tahun mau minta 300. Kena kira zakat semua tu. Kau zakat. Tak keluar lagi pun tak apa. Kira zakat. Banyak orang ni. Mula tu ni pada saya goyaknya. Banyak orang beli tanah niat nak menego. Tak kira zakat. Dia jual 5 tahun lepas. Tak keluar zakat. Hak ni dia ada bank gerak ni. Sabit kalau kita beli tanah itu niat nak menego. Beli bila dengan mukarakum. Siapa mukarakum tak apa nilai dia mau minta weh. Jual saya 300,000 setiap itu. Kita beli 100 ya. Kita nilai. Oh tahun tu zakat saya banyak tu. Bo tak apa pula naik sampai 500. Banyak tu. Bo siapa 300 jual misal 1,000,000 tapi itu kena nilai tanah habis 3 bulan lepas keluar zakat. Banyak kita buat halak bala. Lain bahasa saya beli tak ada niat nak menego. Saya beli ni ialah nak buat umum. Sambil dia mau minta mentang zakat. Sabit tu kita kena tahu cara. Ya banyak kita lah ni tu tak tahu lubang mana dia ada masalah tu. Pahimah tanya tadi duit ya wi kok tak sah. Pas duit wi gapo? Wi bayar ke telucuk milik. Dah telucuk milik tak wajib zakat kan. Hak wi jadi berteh. Maka atau wi sipai. Mana tak sah kata sipai kat duit dikerulu tagi fak kau tak sah. 2,000 maka tu wajib zakat. Bila cukup tahu kau tak sah misalnya 200,000 maka nisab tadi berapa? 130 bubuhnya. Pas kamar dia kita pergi sipai dulu kau tak sah. Lepas tu dah pergi setahun tak kira lagi setahun tak ada covid ni nak keluar zakat dia dah. Apa lagi? Pasal kita tahu apa? Pasal dia kata, "Hai thamai, เพราะอะไรเหตุไฉน
Tau ma. Bakam tak tu baik. Boleh borang tak tekal tak ada. Klik tanya kita tak usah kata gini dah. Sipel lah duit dia amal dulu panggil fak. Dia panggil wadiah. Dia sipel taruh mana duit kita. Tak ada cuk milik. Tika tu kena kira zakat setiap tahun. Nah, hanya we pecah butir sini dulu baru tu beg kamta. We kata bawa yang wajib we, tak ada kata ni. Saya tanya soal kata kita we tak usah tak ada we rupa cara mana. Kalau we bayar tu cuk milik pah. Kalau kita pergi sipir taruh ke dia, maka milik kita ada lagi kena wajib zakat. Dah. Tu. Ya, terima kasih kepada Bapak sebagai soalan terakhir. Paling main blok lek ni, lek soalnya. Blok dah. So ni pandai dah. So ni pandai. So tapi orang siapa ni Bapak jawab yang sikap atak ya, lek kan ya. Lagu mana isteri kita dibelakinya tak kiranya kita. Kecik no, kalau tak nak kecik ada. Bawa ada juga gitu. Bagi belaki lain tak ada kira. Ada ke balas tu? Tu soal plek-plek. Gini sabit tu lah. Boleh tu banyak kena dah. Orang tanya ni banyak berlaku. Tapi umur saya sekali berlaku. Tak email ke menikah bini orang. Tok laki yang kelik kata, siapakah majlis cabut nak? Tak email pernah mau nikah bini orang. Kerana terosak katuk dah ni. Bak jawab ni katuk ni. Takut mana murih pun piye dok katuk ni. Speaker ni. Takut tu speaker apa. Nah oleh tu banyak orang betina learning ada tok laki belaki lain bukan sikit molek dah tanya ni. Ingat baik-baik nah. Oleh tu lah orang betina syarat nak sah menikah dia kena suci daripada tok laki. Kalau duk ngatuk laki lagi, tak laki belum tolak lagi, belum cerai lagi ataupun bercerai dah sebelum habis iddah tak boleh berlaki lain. Nah, bila lagi berlaki lain duk pada nak zina. Kemudian lah ni minta surat. Ingat molek nah, terkadang abe tinggal lama tak ada berapa tolak. Lepas je dia minta abe baru cerai kemarin. 5 tahun dah apa tak berhenti tak kira lagi kira edah kemarin baru. Banyak pernah berlaku sekali 16 tahun abe tak duduk dengan dia. Dia pun duk minta ada duk nak dah ke dia ni. Kan nak fikir ni. Dia duk minta nak ke dia. Abe ya cerai email baru surat kemarin. Dia pun nak pergi menikah. Anak dia kedai beg. Pasti email ni kata tak boleh menikah lagi, tak sampai edah lagi ni. Nak berdiri dia, nak berdiri. Ni. Mana-mana tu email. 16 tahun nak tinggal anakku ni. Tengok jadi. Hai tu email 16 tahun dia tinggal yang berapa tolak kemarin baru ni. Pasti dia mari di rumah. Mari rumah tanya lagu mana tu email ni. Saya pun jawab. Kena dek tu email. Pasal ya kedah bak berlaku tolak kena tanya lek abang. Sabit setengah dek telefon bini tanya. Bo. Abang kata balah hening kau abang jatuh tolak dak. Abang kata abang tak boleh dengar lek bini dengan lek abang tu. Pasal apa tolak dengan lek abang tak dak. Mana bini dengar sekali pun. Ingat. Dia tak boleh dengar lek bini kalau malik dengan lek bini tolak bercerai kamu. Bini kena ikut nayuk dari. Misalnya wak lolok duk ngatuk sangat. Dah tu lagu mana ya tu abang cerai rahmu. Lama noh, lama dah. Tengok ambo lah ni boleh cium memang nyala ni. Pas menikah, tak boleh. Dia kena dengar nak jatuh. Oleh tu, bila bini pergi berlaki lain, di dalam hal yang belum lagi becek dengan laki dulu, jawab tak sah. Lagi pula berdosa, zina. Lah ni bukan sikit, maaf lah. Saya nak setuh sebagai setuh untuk beringat. Kerana saya nak berasa mujur babo ni orang berani sorak dengan babo. Berteriak telefon terosak. Duk dengar babo ceramah dia teriak. Dia kata babo seperti orang tanya tadi. Dia orang muda. Umur baru 20 ni 27. Abang kena. Bila abang kena memang ya tenaga tak roh. Pakai betina je berasa nafsu dia ni. Dia gimana yang lain? Allah ya kata abang, main dengan lain. Dia main kick. Banyak lah ni. Saya tu baik mata perak-perak. Dia sendiri tu abang. Lepas dia tak sirah dengan abang rakyat. Tak sirah taubat dah abang. Tak sirah dah.
Bahkan dia untuk jalan ingat tengah betina nah. Misalnya kalau abang terjatuh ke uzur, kita orang muda lagi ingin dok nak nafsu kita tak ada siapa ingin ni. Maka boleh berapa cara. Nah, abang uzur tak ada setubuh, boleh dia tolong dengan tangan dia. Apa tu dengan tangan abang gonyah betul. Ha, tak apa dah. Dah, waktu bernyapa pula. Ayah ni. Jangan suka nak sungguh. Ha tu dia. Nak dari suka lalu. Ha tu suka. Apa dah kan? Ha begitu juga ada sih sama Allah. Nah, dia nak setubuh dengan bini letih, bini hijau lah, bini hijau pagi gelap. Klik nak sebuah bini tak abel, tak urut abel, tu sebut tak boleh. Panu agama mana? Balak bini pula abel nak cerah dah. Allah kat tolong dengan tangan. Buat mana gonyah keren. Dan kayaknya kat mana lah ucap tu baik tu tak apa dah. Ya kita nak potong tu baik getah. Ya cocok mana lah lagi ya. Pahagai keluar amani bihalilihi yahla. Keluar amani dengan halal. Baik kita keluar tinggi. Kita keluar di tak boleh. Setengah lama bila dah susah. Ramai istimta keluar mani dengan kita sendiri tu ya salah. Bihalilihi. Supaya bini kita mari uzur, supaya bini mari hek ni kita main nafsu nak. Baik. So bini kita dia. Apa buat pelik mana? Sabik dia nak belaki bini nak mengaji dulu. Ni tak nak bini semacam. Nak bini tu ada. Bos apa masa go? Sabik benarnya dia malu tanya itu guru. Samalu. Ambo nego ya abang jatuh ke uzur. Ingin nafsu sangat. Saya goyak tak puasa dulu ha. Kalau puasa tak nak boleh tolong dengan halilihi dengan tangan dia. Ha, tu yang jangan bertangan kita ya. Ha tu jalan wajah tu lepas pada zina. Dak gimana orang salah sana. Dia nak tinggal abang uzur takut tugas hati. Oh lah banyak dah kaduk balah ni saya minta berlindung lah wal iazubillah. Saya tak sil lagu ni. Saya nak minta kita orang betino lagu mana nah. Ada masa malu lah. Cari jalan ukar balah mana orang pandai ada je tengok jalan kita. Dalam kita ada ayat satu cukup dah. Pisah we kena hak ulama jawab. Jangan buat tak tekal tak boleh saya nak minta nah betino semua ni. Nah, dia banyak bila orang muda-muda tak kata siapa hok duk mari rumah saya satu baik mata nah. Bini janguk. Abang kena. Bibi piping abang mari so saya siuk. Tekak lama nak kat 3 tahun apa apa tu ada pula apa Allah tekak nak bertuah besar kepayah macam pokak ni biar terbabuk nak jangan khidmat bila lagi nak khidmat kat abang ni yang panggil puing solihah ni minta baru ni pisah balah ni supaya tu juga bila kita abang bini jatuh nah saya hok bahasa siap duka cerita sekali orang ni boleh dia tak silap najuk dia ni soyak nama mana bini dia tak khabar. Lepas tu berapa tahun apa tanah ayuk ni? Dia tadi kata tahun. Lepas tu bini osebo. Pasal jaksa bini duk dengan dia tua suang dia tak jam tu bini lain. Mereka bini yang giru tak apa. Allah bertanding ayuk yang satu. Ni kita dak bini uzur duk situ terus tengok nak hati dah. Tidak. Hak ni jadi tugas hati. Nak minta kita semua nah betul hati dia molek. We betul hati insya-Allah Tuhan tahu jangan belok hati. Orang dah belok hati nanti tengok lagi lewat habis belum balik akhir. Sabit tu saya terima kasih pada orang betina hak berjuruh, orang jatuh hak berjuruh, hak khidmat untuk kebaikan, hak ni lah Allah Taala nanti menanti nak balas baik dak akhirat esok nanti. Cukup aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه الغفور الرحيم. Lepas saya baca doa, lepas tu saya besok tempat ceramah mana saya selawat. Pakat bangun selawat bersama insya-Allah sekadar Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma iftah alaina futuh. Amin. Allahumma asihna. Allahumma Allahumma amin. Ya Allah ya Allahumma anta Allahumma anta rabbi ya Allah ya rabbi ya rabbi
Amin. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين. اللهم إنك عفو وعن جميع المسلمين. اللهم ربنا minta